Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahu tiga, berjumpa lagi dengan Cikgu Idrin di dalam pelajaran pendidikan seni visual. Baik, pada minggu ini kita sambung di dalam unit 9, boneka menari mencuit hati. Ada perkataan boneka di sini. Jadi, kamu tahu tak apa itu boneka? Tak apa, nanti kita akan bincangkan berkaitan tajuk ini. Tapi sebelum tu kita kena lihat dulu objektif pembelajaran pada hari ini. Baik, pada akhir PDPR, murid-murid dapat menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk, jalinan, imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Macam biasa, setiap kali sebelum kita membuat karya, cikgu akan mengajak kamu untuk teroka dulu tajuk ni. Jadi minggu ni kita minggu untuk teroka dulu. Dan yang kedua, kamu boleh mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan dalam penghasilan karya menggunakan teknik potongan dan teknik assemblage dalam merancang karya boneka. Baik murid-murid. Apa itu boneka? Kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 74 hingga 78. Kamu boleh rujuk di sana. Kalau kita lihat di sini, boneka, baik. Lihat sama-sama. Boneka ialah sesuatu perlambangan untuk tujuan lakonan dan persembahan yang dimainkan oleh seseorang. Lihat, pelbagai bahan terpakai boleh digunakan berdasarkan watak boneka. Pernah tak jumpa boneka ni? Biasanya ada di sekolah, cikgu-cikgu kamu ataupun rakan-rakan lain membuat persembahan menggunakan boneka ni. Jadi, untuk pengenalan, cikgu nak kenalkan ada 4 jenis boneka. Yang pertama iaitu boneka jari. Lihat, dia menggunakan kertas warna, pipe PVC dan kad manila. Ini contoh boneka jari. Boleh tak nak guna bahan lain? Boleh, tak ada masalah. Ini sebagai contoh. Ada tak contoh lain? Ada. Bukannya dia buat lebah aja. Macam murid pertama ni, dia buat boneka lebah kan, menggunakan boneka jari. Ada tak contoh lain? Ada. Macam-macam kan boleh buat boneka. Kita buat boneka tikus, gajah, anjing atau apa saja boneka. Seterusnya, boneka yang kedua di sini ialah murid lelaki ini membuat boneka katak. Boneka katak mengikut boneka menggunakan boneka sarung. Sarung di mana? Sarung di dalam tangan. Dan dia akan menggerak-gerakkan boneka tu. Baik, bahan yang diperlukan biasanya ialah kain felt, butang dan labuci. Boleh tak nak guna bahan lain? Boleh, tak ada masalah. Ada yang boleh gunakan kad manila pun boleh, tak ada masalah. Yang penting bila kamu masuk tangan, kamu masuk jari kamu tu, yang penting bahan tu tak mudah koyak lah. Ini contoh lain. Menggunakan kain. Mainkan boneka sarung menggunakan kain. Jadi penghasilan dia agak rumit lah, agak susah. Tapi dia cantik. Boneka yang ketiga iaitu boneka batang. Lihat, murid ini menghasilkan orang salji menggunakan boneka batang. Bahan yang diperlukan di sini ialah riben, batang aiskrim dan polistirin. Contoh lain seperti boneka batang dibuat bentuk kuda. Jadi kamu bolehlah
membuat aksi, pelbagai aksi kuda dengan menggunakan boneka batang. Seterusnya yang keempat, boneka tali. Lihat di sini. Murid ini menghasilkan badut menggunakan boneka tali. Kenapa panggil boneka tali? Sebab dia guna tali. Dia kawal pergerakan badut ini menggunakan tali. Okay. Tali yang diikat pada sebatang pensel. Jadi dia kawal pensel tu. Jadi dia nampak macam hidup boneka tu. Okey, murid-murid. Jadi untuk penerokan minggu ni, cikgu nak khususkan kita akan pergi kepada bahasa seni visual ataupun prinsip-prinsip seni visual yang kita nak tekankan untuk menghasilkan penghasilan karya boneka. Baik, yang pertama, unsur ataupun prinsip jalinan. Di mana konsep jalinan ni kita akan dapat lihat bila ada kesan pada permukaan boneka yang dapat disentuh dan dirasa. Okey. Dia berdasarkan bahan yang awak gunakan. Ada orang guna besi, ada orang guna daun. Jadi kan permukaannya rasa yang kasar, ada rasa yang halus, ada yang lembut, ada yang keras. Jadi kita dapat rasa pelbagai jalinan yang dapat dicantumkan. Semakin banyak jalinan yang awak gunakan, semakin banyak bahan yang awak perlukan. Okey. Dan prinsip yang kedua iaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dapat ditonjolkan di sini adalah kesepadanan dari segi berat dan tumpuan. Dari segi berat, berat. Okey, kamu perlu pastikan boneka yang kamu hasilkan itu seimbang. Okey, jangan sengit sangat. Kalau buat tu mesti seimbang. Ada paksi tengah dia. Okey, yang memastikan dia sentiasa seimbang. Tidaklah kamu bila sarung nanti boneka tu dah sengit ke tepi. Tangan tegak tapi boneka tu dah sengit sebab dia tidak ada keseimbangan. Dan keseimbangan pada tumpuan. Kamu nak tumpukan orang kan dengan boneka kamu sebab kamu nak cerita dekat orang menggunakan boneka tu. Jadi pastikan bahan boneka yang kamu hasilkan itu mengandungi unsur keseimbangan. Okey, bagi ada tumpuan. Tidaklah benda tu nampak macam tak sesuai, tak menarik lah kan. Jadi bila dah seimbang, kita nampak benda tu macam lengkap. Seterusnya, yang ketiga, unsur yang sangat penting iaitu penegasan. Okay? Penegasan, kamu boleh buat penegasan melalui pemilihan warna atau bahan. Warna ni, jadi kamu pilihlah warna-warna yang, contoh nak buat katak. Katak warna hijau cair. Jadi kamu tegaskan pemilihan warna, kamu tegaskan contohnya di bahagian badan katak, pakaikan dia baju. Jadi pilih baju warna merah. Jadi dekat situ kita nampak ada penegasan. Kita nampak seekor katak yang sedang memainkan watak yang berani. Jadi kita nampak di situ. Dan pemilihan bahan juga penting dalam unsur penegasan. Okey. Ada macam-macam cara kita nak buat penegasan. Okey, seterusnya unsur yang keempat iaitu unsur bentuk. Bentuk ialah image atau objek bersifat 3 dimensi. 3 dimensi apa? Ada panjang, ada lebar, ada tinggi kan? Benda tu kalau bentuk yang sangat berkait rapat dengan bentuk boneka ni ialah bentuk konkret. Konkret ni yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Okey, barulah kita rasa benda tu macam real. Jadi orang yang tengok pun rasa macam nampak benda tu bentuk yang hidup.
Okey, murid-murid. Itulah sedikit unsur-unsur ataupun prinsip yang ada dalam teknik penghasilan boneka ni. Okey. Seterusnya, pada minggu ini, tugasan kamu cikgu minta kamu semua hasilkan lakaran boneka yang kamu minati pada buku aktiviti muka surat 24. Okay, tuliskan tajuk boneka. Tuliskan tajuk baru. Pasal buku aktiviti ni, tajuk dia memang tak kena dengan awak punya aktiviti pada hari ini. Jadi, baik kita gunakan buku tu sebab takut buku tu kosong kan, jadi kita gunakan buku tu. Okey, kamu lukis saja pada muka surat 24 tu, kamu tuliskan tajuk yang baru iaitu tajuk boneka. Okey. Ni ada cadangan lah. Ada kat sini cikgu bagi gambar boneka sarung, boneka tali, boneka jari. Ikut pemilihan kamu, ikut pemilihan lah yang kamu minati. Jadi pilih salah satu, ataupun kamu ada idea lain yang lagi mudah, yang lagi cantik, yang lagi kamu minat. Jadi kamu lakarkan dulu. Okey, lakar je. Lakar, dan kita akan mula warna pada minggu hadapan. Okey. Mula warna pada minggu hadapan dan kita akan siapkan semua pada minggu hadapan. Okey. Murid-murid, itu saja untuk perkongsian dan pembelajaran pada hari ini. Jadi, sebarang pertanyaan dan persoalan, tanya je cikgu dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okey, sekian saja. Jumpa lagi kita dalam kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.